Tuan-tuan cuba bayangkan, katalah kita ni jadi multi-millionaire. Multi-millionaire maksudnya bukan dalam bank ada 1 million, bukan kata dalam tabung haji ada 2 million. Multi-millionaire ni maksudnya kurang-kurang 100 juta kata. Kita ni bayangkan jadilah, walaupun tak ada sungguh, bayangkan kita ada multi-million. Kita ni multi-millionaire, kita ada ratus juta dalam simpanan. Tuan-tuan bayangkan kereta yang menjadi idaman orang yang ada ratus juta ni, kereta apa tuan-tuan? Dia bayangkan Ferrari, dia bayangkan kereta Bugatti, benar tak? Dia bayangkan kereta Bugatti, dia bayangkan nak pakai kereta Porsche. Sebut bagi betul, tak ada sebut Porsche kan? Masuk dalam Google, cek tengok dia punya pronunciation dia. Dia sebut, kita pun guna terkeluar. Ayang lihat Porsche. Dia sebut pun susah dah, belum kata nak beli lagi. Porsche. Orang yang ada ratus juta ni, dia tak tengok kereta Mercedes, dia tak tengok BMW, dia tak tengok Audi, dia tak tengok Bentley pun dia tak tengok. Dia duk tengok Ferrari, dia duk tengok Bugatti. Pasal apa? Masing-masing punya keinginan sesuai dengan masing-masing punya duit. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bayangkan orang yang ada ratus juta ni nak cerita kita bahagia atas dunia ni. Bayangkan orang yang ada ratus juta ni, dia nak beli rumah, dia bukan nak beli rumah di Tropicana, Kuala Lumpur. Dia bukan nak beli rumah di Damansara High. Dia bukan nak beli rumah di Bukit Tungku. Dia bukan nak beli rumah di Jalan Duta, di Taman Duta, KL. Dia bukan nak beli rumah di Bukit Bandaraya. Tuan-tuan, ni tempat-tempat yang kita sebut ni, ada masa pergi Kuala Lumpur saja round. 2 kali kita round, kita polis main tanya, pasal apa ada orang kau ni? Ni tempat yang kita sebut tadi ni, Bukit Tungku, Bukit Bandaraya, Bukit apa di Kuala Lumpur ni, kita lalu tengok, kita tani ke Istana Negara. Ini bukan istana tuan-tuan, ini rumah orang kaya yang ada ratus-ratus juta, mereka duduk situ. Tapi orang yang lagi kaya daripada tu, dia nak cari rumah di mana? Dia nak cari rumah di France, dia nak cari rumah di Malibu. Tuan pernah dengar? Kita pernah dengar Pongsu Seribu dengan Pasiang Gebu. Ini Malibu tuan-tuan, satu kawasan di California, di Amerika, yang menjadi tempat selebriti dunia ada rumah di situ. Bila duit dia ada ratus juta, akal dia sudah nampak Malibu, nak beli rumah di sana. Kita bercakap dalam kelompok kita di Kepala Batas ni, kita tak boleh bayang benda ni. Tapi tuan-tuan, di Malaysia ada orang kaya macam ni, yang kaya dia ni sampai ke tahap nak beli rumah di Malibu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bayangkan orang-orang yang macam ni, yang kita sangka mereka bahagia ni, mereka sembahyang subuh di Kepala Batas, mereka sembahyang maghrib di Masjidil Haram. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pendek kata tidur malam sambil senyum, jaga pagi esok duduk senyum tak habis lagi. Punyalah kita duk nampak senangnya mereka ni semua. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tuan-tuan boleh bayang tak, dia bangkit-bangkit pagi esok, dia sakit. Ni yang ada rumah di Malibu ni, yang kereta yang dia pakai Bugatti ni, dia bangkit-bangkit pagi esok, dia tak boleh nak bergerak turun katil, dia sudah sakit. Tak sakit apa pun tak tahu, sifatnya instan, tiba-tiba sudah kena sakit. Yang sakit itu daripada sakit menjadi sicker, menjadi bertambah sakit, menjadi bertambah teruk, menjadi tenat. Yang finally dia realize, orang yang ada rumah besar di Malibu, orang yang ada kereta Bentley di depan rumah di Malaysia ni, bila dia jaga pagi, dia tak boleh nak bergerak kaki, dia nak pergi pancong, dia duk nampak daripada katil dia, dia nampak bilik ayam, dia nak pergi tak boleh. Daripada sehari 2 hari, daripada 2 hari seminggu, daripada seminggu sebulan, sakit dia makin teruk, sakit dia makin teruk. Dia akan sampai pada satu ketika dia rasa semua hak ada kat dia ni useless.
Pada masa tu kalau orang main tanya dia, anak dia kata, ayah jom kita pergi rehat di Malibu. Dia kata Malibu kepala otak. Dia tak boleh dah, dia tak mau dengar dah yang ni semua tuan-tuan. Orang kata apa? Dia kata the sick person has only one wish. Orang sakit ni, dia tak ada dah. Dia tak ada ingat nak beli rumah di sana, nak beli kereta ni, nak pergi makan angin. Dia tak ada dah. Orang sakit ni, dia cuma ada satu wish. Satu saja hak dia nak minta. Apa dia? Sihat. Nak minta sihat saja. Kalaulah sihat tu Allah boleh bagi dekat dia dengan tukar sebahagian daripada harta dia, dia sanggup. Kerana semua yang dia miliki useless, sudah tidak boleh guna lagi. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, demikianlah keadaan yang ada di dalam dunia kita pada hari ini. Pentingnya bila Allah bagi kita sihat, Allah bagi kita bahagia, syukur alhamdulillah. Tak ada dalam masyarakat kita tuan-tuan. Kita tengok dengan mata kita. Menikah, daripada hari menikah, pernikahan dia tu dipanggil wedding of the year. Mau ustaz mana boleh panggil mai, tolong baca doa untuk kenduri kahwin ni. Dia boleh petik mana ustaz dia mau. Mau dia ni, oh mau imam daripada Mekah mai untuk baca doa. Dia boleh, dia ada duit. Kita tengok, Masya Allah, kita kata kayanya dia ni. Wedding of the year. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Orang semua bagi ucapan dekat dia. Wish dia bahagia til jannah. Dulu bahagia sampai ke anak cucu. Lam yang style dia kata bahagia til jannah. Sampai ke syurga. Tuan-tuan, tak dan sampai syurga tuan-tuan, jadi sebaliknya. Wedding of the year buat loan, pinjam bank untuk buat kenduri grand ni, bayar loan tak habis lagi, rumah tangga sudah berantakan. Kita tengok wedding dia, kita tak sangka nak jadi macam tu rumah tangga dia. Kita tengok family, kita nampak family ni ada duit, anak-anak semua successful, anak-anak semua berjaya. Dia sendiri habang kat kita, anak dia CEO company, gaji 250,000 sebulan. Tuan-tuan, kita 2,500. Tu pun bangkai lepas. Anak 4 orang, gaji 2,500. Alhamdulillah, lepas belanja. Dia gaji sebulan 250,000, CEO company besar. Anak dia engineer, bukan engineer di sini, engineer di Dubai. Anak dia accountant company, bukan company korporat, company kolong merat. Tuan-tuan, ni hak kita tahu. Maka kita pun sangka keluarga tu sudah tentu keluarga yang cukup bahagia. Tapi kita tak tahu hati mak dengan ayah dia. Betapa mak dengan ayah ni hari-hari makan air mata. Anak CEO gaji 250,000, tak berasa nak balik tengok dia. Anak yang kerja engineer di Dubai sentiasa sibuk, tak dan telefon pun dekat dia. Tuan-tuan, kita tak tahu derita dia. Yang kita nampak, dia ni anak-anak dia semua berjaya. Allahu Akbar tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia bagi, kita tak tahu, mata kasang tengok lain, ada rasa di dalam lain. Kita tengok ada orang rumah saja, Allahu Akbar, dia beli rumah di kawasan yang paling murah 5 juta. Dia beli rumah 5 juta, dia renovate 3.5 juta. Allahu Akbar tuan-tuan. Dia panggil kita pergi baca doa masuk rumah. Kita masuk tengok dalam rumah dia, Allahu Akbar. Kita kata rumah ke, istana ke, syurga ke ni? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tapi yang kita tak nampak mata kita apa dia? Penghuni rumah tu tak boleh tidur malam. Tak boleh tidur malam. Nak tidur kena telan ubat. Kalau tidak, tak boleh tidur. Bahagia apakah yang ada dekat dia? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Macam-macam benda doa ada di depan mata kita. Yang mata kita tengok, kita sangka lain, tapi hakikatnya lain.